sirih Cina namanya. Ni boleh buat orang beranak, buang angin. Dia buat kerabu lah. Okay, biasa masak untuk apa Usu? Macam kita nak makan tengah hari buat kerabu sirih Cina ni boleh? Kan tak boleh, boleh. Okey. Dia ngelak daripada kencing manis. Masak tumis hari pun boleh. Banyak khasiat dia ya? Banyak khasiat dia. Jadi kalau siapa yang mana tahu tu sirih Cina ni, ambil lah buat ulam. Buat apa kata orang, buat macam buat kerabu, masak tumis air. Boleh. Untuk orang yang bersalin pun tak ada masalah. Okey. Boleh makan. Usu nak ambil buah manjakan ni. Boleh ke Pak Usu? Ya, kena tengok. Buah di atas payung tu. Kena minta tolong Pak Busu ambil. Dia melekat ke? Baik Pak Busu. Ni buah majikan ni orang dalam pantang boleh makan. Dia tak pahit, buat ulam, buat kerabu ke. Makan. Masya-Allah. Kecut semuanya. Okey, hai semua. Selamat bertemu kembali. Okey, hari ni kita akan buat masakan untuk ibu bersalin ataupun ibu-ibu yang berada dalam pantang selama 44 hari ya. Okey, di sini saya kongsikan resepi untuk ibu-ibu bersalin. Okey, di sini kita ada daun sirih Cina, macam-macam khasiat daun sirih Cina ni. Okey, jadi kita akan siang-siangkan macam ni. Ambil dahan dia sedikit dan dipatah-patahkan ya. Okey, kita juga perlukan bawang, iaitu bawang merah. Kat sini saya gunakan bawang merah yang telah dihiris. Saya gunakan sebanyak 10 ulas. Dan juga kunyit hidup dalam 1 inci, halia 1 inci dan 2 batang serai Okey, kita juga perlukan lada hitam atau black pepper. Dan di sini saya ada ikan bilis yang telah disiang. Okey, di sini juga saya ada buah manjakani. Buah manjakani ni macam ni rupa dia ya. Dan rasa dia tidaklah sepahit yang disangka. Jadi buah manjakani ni amat sesuai untuk dimakan oleh orang yang berpantang ya. Jadi kita hiriskan nipis-nipis ya. Okey, jadi kita akan kisarkan kita punya bahan, iaitu serai, kunyit hidup, halia, bawang merah yang kecil, lada hitam dan juga ikan bilis ya. Kita akan kisarkan. Kita kisarkan kering ya. Okey, di sini saya telah pun kisarkan kita punya bawang, halia, kunyit dan serai tadi ya. Sekarang kita akan kisarkan ikan bilis dan lada hitam. Kat sini saya gunakan 1 camca lada hitam ataupun boleh letak lebih sedikit. Jadi kita akan kisarkan lada hitam dan ikan bilis kita ya. Okey, kita dah pun kisarkan ikan bilis kita dengan lada hitam. Jadi kita campurkan dengan
bawang halia, serai dan kunyit hidup tadi ya. Okey, di sini saya dah pun cuci bersih kita punya daun sirih Cina. Jadi kita dah bersihkan dan kita dah siangkan, patah-patahkan macam ni ya, kecil-kecil. Okey, sekarang kita akan celur daun sirih Cina kita ni ya. Okey, mula-mula kita jerangkan air dan kita biarkan mendidih dan kita akan celurkan daun sirih Cina kita ya. Okey, setelah air mendidih, bolehlah kita celurkan daun sirih Cina kita. Pastikan cuci bersih ya. Okey, tak perlu celur lama celur sekejap, lepas tu kita dah boleh angkat dan toskan ya. Okey, jadi inilah daun sirih Cina yang telah kita celur tadi dan kita toskan supaya dia kering ya. Panaskan kuali dan kita masukkan bahan yang telah kita kisar tadi. Bawang halia, kunyit hidup, serai, ikan bilis dan lada hitam ya. Kat sini saya tak gunakan minyak ya. Kemudian kita akan campurkan dengan buah manjagani. Jadi kita gorengkan di atas api yang sederhana, kecil ya. Okey, mungkin ada yang bertanya ya, apa rasa buah manjagani? Buah manjagani yang muda ni tidaklah sepahit yang disangka ya. Rasa dia lebih kurang macam jering ya. Tak berapa pahit. Okey, apabila dah masak dan kering sedikit, bolehlah kita angkat dan kita sejukkan ya. Kita sejukkan dulu. Apabila dah sejuk, bolehlah kita campurkan dengan kita punya sayur, iaitu kita punya daun sirih Cina ya. Okey, kita gaulkan. Jadi tekan, gaulkan. Dan bolehlah kita hidangkan dengan nasi yang panas. Okey, selepas ni saya akan tunjukkan cara macam mana masak nasi halia ya. Masakan yang boleh memanaskan badan ya, supaya perjalanan darah menjadi lancar. Dicampurkan rata, bolehlah kita angkat ya. Okay, stay tune untuk nasi halia kita nanti. Okey, untuk kita punya nasi halia, kita juga perlukan isi cekur ataupun kencur. Jadi kat sini saya ada tanam. Kita nak tengok ya dia punya isi macam mana. Jadi ini dah isi dia ya. Kucing saya pun sibuk nak tengok.
Dia busybody sikit yang akan kita gunakan dalam masakan kita nanti. Inilah isi cekor tadi yang telah kita ambil. Kita buangkan kulit dia dan kita ambil isi dia ya. Okey, hai semua. Okey, seperti yang saya janjikan, kita akan buat nasi halia ya. Nasi halia. Jadi kita lihat apa bahan-bahan yang kita perlukan. Okay, kat sini saya ada beras. Kat sini saya guna beras basmati. Anda boleh guna beras biasa. Saya gunakan 2 gelas ya. 2 gelas beras basmati. Dan sukatan air juga perlulah sama ya. Jika beras 2 gelas, maknanya kita gunakan 2 gelas air juga ya. Okey, kemudian kat sini kita ada ikan kurau masin. Kita akan gorengkan pun boleh atau kita grillkan di atas api pun boleh ya. Okey, kat sini ada halia, 1 inci halia, bawang putih, 2 batang serai yang dititik dan isi cekor ya. Okey, di sini juga kita ada kerisik. Saya gunakan 2 camca besar. Dan kita akan gunakan 2 camca teh lada hitam ya. Okey, mula-mula kita akan gorengkan kita punya ikan kurau ya. Ikan kurau masin kita akan gorengkan. Dan halia kita akan tumbuk ya. Okey, kita panaskan kuali. Isikan sedikit minyak ya. Tak perlu banyak, kita gunakan sikit saja. Dekat sini saya tunjukkan cara menggoreng. Kita gunakan minyak yang sedikit untuk menggoreng ikan kurau ya. Dan kita akan ambil isi dia nanti. Gorengkan ikan kurau masin tadi sehingga garing. Kemudian bolehlah kita angkat ya. Okey, mula-mula kita akan tumbukkan halia. Tumbukkan sehingga lumat. Jadi kita asingkan halia tu dalam mangkuk. Kemudian kita akan tumbukkan bawang putih dan cekor tadi ya. Kemudian kita akan masukkan isi ikan kurau masin yang telah kita goreng tadi ya. Kita ambil isi saja. Bukan tulang dan ambil isi saja. Dan kita juga perlukan lada hitam 2 camca kecil lada hitam untuk kita tumbuk bersama bahan kita tadi ya. Tumbukkan sehingga halus. Okey, setelah bahan halus, boleh kita campurkan dengan kita punya kerisik. Dan kita tumbuk ya.
Kita gaul sehingga rata. Dan tak perlu letakkan garam sebab ikan masin dah pun masin. Jadi selepas ni kita akan jerangkan nasi halia kita. Okey, setelah siap bolehlah kita ketepikan dulu sementara kita masak kita punya nasi halia. Okey, untuk memasak nasi halia, kita campurkan halia yang telah kita tumbuk tadi ke dalam air sukatan beras, iaitu sebanyak 2 gelas. Jika gunakan beras biasa, sukatan air adalah 2 gelas iaitu sama dengan sukatan beras. Jadi di sini saya gunakan beras basmati, saya lebihkan sukatan 1 gelas air lagi, iaitu 3 gelas Okay, kemudian kita akan tapis dan kita ambil jusnya sahaja Perahkan jus je. Kita masukkan serai yang telah dititik. Okey, apabila air telah mendidih, bolehlah masukkan beras yang telah dicuci tadi. Okey, kita masakkan nasi sehingga kering seperti kita masak nasi biasa. Jadi jika anda gunakan beras basmati, lebihkan air. Saya gunakan 3 gelas air. Kalau anda gunakan beras biasa, boleh gunakan sukatan yang sama, iaitu 2 gelas nasi dan 2 gelas air. Okay, apabila beras telah kering, bolehlah kita perlahankan api. Dan kita tutupkan periuk. Biarkan nasi masak seperti biasa Okey, nasi kita dah pun masak. Bau dia memang harum bau halia dan serai. Okey, inilah dia masakan kita tadi, iaitu daun kerabu sirih Cina bersama dengan manjakani dan juga nasi halia beserta dengan ikan kurau tadi Jadi bolehlah ditaburkan di atas nasi. Dan dihidangkan untuk ibu yang bersalin. Jadi inilah masakan kita hari ini. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen dan share dan juga subscribe. Terima kasih kerana menonton. Sus Kitchen memudahkan masakan anda.